vaksin ini yang perlu dan kita menanti-nantikan kehadirannya. Jadi untuk berbincang mengenai diplomasi sains inovasi vaksin pandemik, di studio kita bawakan Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, Pengkomersialan dan Perkhidmatan STI Musti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiqah. Terence. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana menjemput kami juga di sini. Jadi untuk memahami vaksin ini, kita dapat lihat bahawa ia merupakan satu vaksin yang dihasilkan dengan keadaan yang cepat. Terdapat beberapa syarikat, bukan sahaja Pfizer dan BioNTech yang menghasilkan vaksin ini. Namun bagaimana kita dapat lihat keberkesanannya untuk rakyat setempat dan apakah harapan doktor untuk mukadimahnya? Okey, Terence, sebenarnya seperti yang umum sedia maklum dan juga masyarakat akademia dan saintis, membangunkan vaksin bukan satu perkara yang singkat. Biasanya dia masa yang bertahun-tahun. Tetapi dalam keadaan pandemik, semua saintis di seluruh dunia menggembleng tenaga, usaha, sumber untuk mendapatkan pembangunan vaksin dan penghasilan vaksin dalam keadaan yang lebih segera. Untuk itu, kita lihat di seluruh dunia ni, ada lebih kurang 218 calon vaksin setakat pertengahan November dan lebih daripada 40 daripadanya telah berada dalam fasa yang lewat, iaitu fasa klinikal dan ujian fasa 3 ke atas manusia. Jadi antara yang calon-calon vaksin disebutkan oleh Terence sebentar tadi itu, pengumuman yang dibuat menunjukkan ada perkembangan yang positif untuk menghasilkan vaksin yang diperlukan bagi menangani dan menghentikan pandemik inilah. Jadi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan sentiasa bekerjasama dengan sudah tentu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menggunakan pendekatan yang dipanggil diplomasi sains, sebab Malaysia memang kita tahu bukanlah sebuah negara pengeluar vaksin untuk manusia. Jadi kita perlukan pendekatan ini dan apa yang kita sebutkan sebagai diplomasi sains ini penting. Kita mengadakan perbincangan, rundingan dengan pelbagai pihak dengan pendekatan yang dipanggil sebagai multi-pronged, pelbagai hala, pelbagai bentuk pendekatan. Kita telah mengadakan perbincangan secara bilateral antara government to government atau kerajaan dengan kerajaan, juga secara pendekatan multilateral. Jadi apa yang kita perlu pastikan ialah sebenarnya supaya Malaysia mendapat vaksin atau memperoleh vaksin dengan tidak ketinggalan daripada negara-negara lain. Ini penting kerana kalau kita tidak dapat mendapatkan vaksin dengan segera itu, ia akan memberikan kesan kepada pergerakan kita, ekonomi, hubungan sosial dan sebagainya. Jadi amat penting dan itulah harapan kerajaan dengan pendekatan yang sedemikian. Kalau saya hendak lebihkan sedikit apa yang dikatakan sebagai perkembangan yang kita telah buat dengan beberapa contohnya negara jiran kita yang dekat China, kita telah akan mengadakan perbincangan usaha sama. Mosti dan rakan sejawat dari China telah mengadakan perbincangan ini dan akan mengadakan kerjasama untuk membawa masuk mungkin dengan of course setelah menilai vaksin itu berada dalam keadaan berkualiti, 3 faktor penting, berkualiti, selamat dan berkesan. Yang berkesan tadi seperti yang Terence sebutkan tadi, 90% berkesan ke atas manusia. Jadi faktor-faktor itu penting untuk kita pastikan sebelum vaksin itu boleh dibawa masuk ke Malaysia pun. Walaupun 90% berkesan, namun ada perkara yang perlu ditinjau lagi, seperti sama ada vaksin ini hanya mengelak individu tersebut daripada terkena jangkitan, sama ada virus itu masih boleh tersebar daripada individu tersebut. Jadi ini disebabkan virus itu mungkin boleh terhalang dalam diri kita sendiri, namun kita masih lagi mempunyai virus ataupun kandungan virus yang tinggi yang boleh disebarkan. Jadi ini adalah satu daripada kajian yang sedang terus dijalankan. Dan juga kos vaksin
vaksin yang disebutkan oleh Pfizer, anggarannya $19. Kalau terjemahannya kepada ringgit agak tinggi di situ. Mungkin untuk rakyat Amerika Syarikat akan diadakan perjanjian dengan kerajaan di sana. Namun untuk kita membelinya mungkin kosnya agak tinggi. 3 bilion diberikan dalam belanjawan ini untuk pembelian vaksin untuk tahun 2021. Namun anggaran kos yang agak tinggi disebabkan perlu ada keadaan yang sejuk di bawah 70 darjah Celsius dan sebagainya untuk menyimpan vaksin ini, mungkin sesuatu yang perlu kita risaukan. Adakah kita bersedia untuk menanggung kos itu? Baiklah, seperti yang diumumkan dalam belanjawan baru-baru ini untuk 2021, itu menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan kebajikan, kesesaan, keselamatan, kesihatan rakyat berada pada level yang tinggi. Itu perkara yang perlu. Jadi itulah komitmen kerajaan. Sasarannya adalah seramai mungkin dan peratusan yang tinggi akan diberikan imunisasi terhadap vaksin ini. Kalau melihat pada kos yang disebutkan anggarannya 3 bilion ringgit itu adalah suatu anggaran yang boleh diterima, ya? Kerana ia seperti yang Terence sebutkan tadi, kosnya berbeza-beza mengikut jenis vaksin sebenarnya. Ya, betul. Vaksin ini ada yang dihasilkan secara lebih biasanya, konvensionalnya, menggunakan virus yang dimatikan atau dilemahkan. Yang terkini, sehinggalah yang terkini yang diumumkan oleh syarikat yang disebutkan oleh Terence tadi, menggunakan messenger RNA yang disuntik dan dianggap sebagai benda asing oleh badan kita, dan tubuh kita akan bertindak balas terhadap benda yang itu dan menghasilkan reaksi yang sesuai. Tapi kalau kita perlu fikirkan bagaimana, adakah kos-kos ini orang kata terlampau tinggi? Tidak, itulah seperti katakan tadi, untuk menyokong keselamatan dan kesihatan orang awam dan menggerakkan semula ekonomi negara. Kalau kita hendak fikirkan berkenaan dengan logistiknya juga, sebenarnya di Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama MOSTI dan pelbagai kementerian lain, kita telah mengadakan perbincangan sebuah jawatankuasa khas mengenai jaminan akses kepada bekalan vaksin COVID-19 ini yang dipenuliskan bersama oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi serta Menteri Kesihatan, meneliti isu-isu inilah, ya, isu-isu bagaimana kita hendak mengenal pasti pemilihan, kriteria pemilihan vaksin-vaksin. Adakah kita bersedia dengan logistiknya? Kementerian Kesihatan punya pengalaman yang luas dalam bidang ini. Bahagian Regulatory Farmasi Kebangsaan atau NPRA sentiasa mempunyai kepakaran untuk memilih dan telah ada logistik pengangkutannya, penyimpanannya. Tapi sekiranya keperluan untuk menyimpan pada kadar yang lebih tinggi, ataupun pada keadaan yang lebih ekstrim, itu juga perkara yang perlu diberi pertimbangan dalam pemilihan vaksin. Betul seperti yang Terence sebutkan tadi lah. Betul. Selepas 8 tahun, akhirnya semalam kita menandatangani perjanjian RCEP. Bagaimana sebenarnya perjanjian ini boleh membantu MOSTI khususnya dalam diplomasi untuk mendapatkan vaksin ini lebih segera untuk negara kita? RCEP akan membuka peluang kepada lebih banyak hubungan, dari peringkat multilateral contohnya. Ia memberikan banyak faedah kepada negara dan di luar, di dalam lingkungan kerjasama yang bernilai lebih $37 trilion. 1/3 GDP. Ya, 1/3 GDP dunia berada di sini. Hubungan untuk dagangan dan pemindahan kepakaran teknologi amat besar di sini. Contohnya dalam menghadapi COVID-19 ini, Malaysia juga telah menyertai akan menyertai sebuah coalition yang dipanggil CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Coalition ini bekerjasama dengan pelbagai pihak NGO, saintis dan sebagainya untuk mengenal pasti dan membangunkan vaksin, menjalankan R&D dan sebagainya. Bila sebut berkenaan penyelidikan dan pembangunan, kita tidak boleh hanya bergantung kepada kepakaran dalaman kita, khususnya dalam vaksin ini, kerana kita perlu mendapatkan kerjasama antarabangsa. Dan CEPI adalah antara platform yang penting dalam untuk tujuan ini. Jadi RCEP akan membuka lebih banyak platform ataupun peluang-peluang seumpama ini untuk kita mendapatkan hubungan dagang, satu,
mendapatkan pemindahan teknologi dan kepakaran bagi membolehkan kita juga suatu hari nanti insya-Allah akan mampu menghasilkan vaksin sendiri. Kalau kita lihat negara-negara yang terlibat dalam RCEP termasuklah China dan juga Jepun, mereka sedang dan sudah pun menghasilkan vaksin. Itu adalah antara syarikat-syarikat yang disebutkan tadi, 40 syarikat awal yang telah pun masuk fasa terakhir. Adakah kita sudah mempunyai perjanjian awal dengan China dan Jepun? Telah diujarkan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa ada perjanjian dengan beberapa buah negara ke arah itu. Adakah negara-negara yang menjadi anggota RCEP juga termasuk dalam senarai negara tersebut? Seperti mana yang juga Terence sebutkan tadi, kerajaan akan memuktamadkan, sedang akan insya-Allah akan dimuktamadkan kerjasama ini dengan negara-negara yang seperti China. Bukan sahaja negara tersebut kerana kerajaan terbuka dalam keadaan dalam kaedah ini. Negara-negara RCEP itu Jepun, China dan negara contohnya akan kita adakan perbincangan ini. Dengan China sudah ada. Kita juga menerusi MOSTI mengadakan perbincangan contohnya dengan Rusia, walaupun masih di peringkat awal. Tetapi ini penting kerana kalau kita hendak dapatkan maklumat yang tepat mengenai vaksin, kita perlu mengadakan perbincangan dari peringkat awal. Adakah contohnya data-data klinikal, praklinikal dan sebagainya memenuhi kehendak kita sebelum kita boleh terima vaksin-vaksin ini. Jadi hubungan dengan negara yang disebutkan secara khusus ataupun secara multilateral dan sebagainya, kerajaan sentiasa terbuka dan sudah ada setakat ini beberapa rundingan secara terus dan juga secara multilateral. Selain daripada si EPI tadi itu, apa lagi sebenarnya usaha daripada pihak MOSTI khususnya dalam membendung penularan COVID-19 ni? Baik, MOSTI juga adalah pengerusi mengetuai sebuah jawatankuasa berkenaan sains dan inovasi di bawah pengurusan pandemik, jawatankuasa strategik bagi pengurusan pandemik kebangsaan. Dan di dalam mengetuai aspek sains dan teknologi ini, selain daripada mengenal pasti bentuk-bentuk intervention ataupun apa yang kita boleh guna bantu untuk mencegah penularan pandemik ini, kita juga mengenal pasti teknologi-teknologi yang lebih efisien. Kita bersedia, contohnya apabila vaksin sampai, kita akan adakan satu bentuk tracking di kalangan rakyat kita sebagai memastikan setiap rakyat dikesan ataupun diberikan vaksin yang betul. Kita akan gunakan teknologi insya-Allah blockchain yang secure. Kita tahu bagaimana setiap pergerakan itu direkodkan dan tidak boleh dipinda dalam bentuk ledgernya, tidak boleh dipinda. Jadi kita pasti bahawasanya setiap rakyat yang diberikan, penduduk populasi ataupun individu yang diberikan vaksin contohnya akan sekiranya memerlukan susulan, akan ada rekod-rekod yang tepat. Itu selain daripada itu, usaha-usaha melalui jawatankuasa yang dipanggil STI ini ialah untuk juga mengenal pasti kaedah membantu barisan hadapan. Kita sekarang bila melihat keadaan bagaimana orang kata apa nak untuk memastikan kita mampu untuk mengesan dengan pantas, tracing yang pantas. Jadi kita ada juga perbincangan mengenai penggunaan digital app contohnya, teknologi terkini untuk mengesan kontak rapat dan sebagainya. Itu kerjasama kita dengan Kementerian Kesihatan. Logistik seperti yang kita sedia maklum adalah suatu yang juga agak rumit. Adakah di Malaysia kita bersedia dengan logistik yang diperlukan untuk vaksin-vaksin ini? Kerana ada vaksin yang tahap penyimpanannya pada suhu yang sangat rendah, bawah 70. Ada yang pada suhu bilik ataupun suhu di bawah 0 darjah Celsius. Jadi adakah logistik bersedia untuk menampung keperluan-keperluan ini di seluruh negara, bukan sahaja di kawasan-kawasan ibu kota? Seperti yang saya sebutkan tadi, Kementerian Kesihatan memang mempunyai kriteria yang ketat. Kita memang ada kemudahan kata apa, rangkaian imunisasi untuk vaksin. Contohnya vaksin-vaksin yang perlu diberikan, yang wajib kita berikan untuk individu di Malaysia ini, sudah ada bentuk-bentuk penyimpanan yang diperlukan. Ada telah pun dikenal pasti sekurang-kurangnya storage capacity ataupun keupayaan
sekitar -2 hingga -8 darjah Celsius. Tapi sekiranya memerlukan lebih lagi daripada itu ataupun lebih sejuk, bukan lebih tinggi, lebih sejuk lagi daripada itu, contohnya ultra cold chain yang tadi ini, maka kerajaan akan memastikan ianya akan disediakan, kerana kita telah pun ada pengalaman yang baik dalam aspek ini sebelum ini. Baik, kita sedar kita bukanlah sebuah negara pengeluar vaksin. Oleh itu, disebabkan itulah diplomasi itu sangat penting. Sebab kita nak minta ni pada negara-negara lain tu. Dan ini adalah suatu cara di mana kita boleh terus memberi maklumat kepada anda berkaitan dengan rantaian vaksin itu sendiri, sama ada ia adalah telah bersedia ataupun tidak untuk digunakan. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita